Saya nak cepat sikit supaya nanti kita boleh pergi ke tu. Okey, seterusnya kita akan tengok kelewahan data tadi lah. Okey, jadi untuk makluman semua, apa yang kita buat ini semuanya adalah melibatkan benda ni lah, benda yang saling sering bertindih-tindih ni. Bertindih-tindih ni, itu kita panggil kelewahan data. Jadi kita nak selesai tindih lah dalam konteks normalization kan, normalize ni. Kita nak tengok hot tindih tu kita nak selesai jadi kelewahan data. Bila kita buat tu kita akan selesai Okey, kita pergi sikit berkenaan dengan anomali supaya nanti awak faham lah apa maksud normalization ni saya cerita tadi Okey, masalah yang boleh berlaku bila apa itu anomali. Anomali ni masalah lah. Saya selalu sebut masalah tu dalam bahasa perkalaan data dipanggil anomali. Anomali Okey, masalah yang boleh berlaku apabila struktur perkalaan data tidak dirancang dan tidak normal, di mana semua data disimpan dalam satu jadual. Jadi dia ada 3 anomali ni. Anomali insertion. Insertion ni maksudnya anomali sisipan kita nak tambah. Update ni kita nak kemakini. Satu lagi adalah delete, hapus. Dia ada 3 tu. Kalau orang sebut anomali ni ke apa? Anomali ni ada 3. Bila jadual yang kita normalize tu boleh selesai ketiga-tiga ni, maka jadual yang kita buat normalization atau normalize itu adalah jadual yang terbaik Okey, kita pergi satu persatu contoh gini lah. Ni contoh anomali sisipan Okey, contohnya awak ada ni, tiba-tiba awak nak tambah kelas 4 cekal kita tak boleh tambah ni. Sebab apa? Sebabnya data-data sebelah dia tu tak atomik. Jadi tak boleh payah. Kalau jadual kita buat tu tidak normal tidak normal. Ataupun awak nak tambah subjek ASK tu hujung sekali sebelah kanan bawah tu. Okey, awak boleh tengok situ. Sini ada atas ni. Ni. Okey. Jadi awak nak tambah ASK tak boleh. Sebab apa? Sebabnya kita tak atomik. Jadi dia tak menjadi data yang comel data comel. Bila kita nak masuk ASK, sepatutnya kita kena masuklah nombor IC murid, nama murid, tingkatan, kelas kita kena masuk selalu. Jadi tak berlaku Ini dipanggil anomali sisipan. Bila kita buat normalize nanti, benda ni tak akan selesai lah. Saya akan tunjuk nanti. Okey, contoh ni. Anomali kemakini sains. Persatuan sains tiba-tiba nak ditukar kepada persatuan sains dan teknologi. Kalau kita tengok data ni ada dua tepat sains tu. Persatuan tu sains. Kalau kita nak ubah suai kepada sains dan teknologi, kita kena tarik sosol lah tu. Sains, lepas tu kita tarik bawah pula sains. Ini ada 4 data. Tapi kalau kita ada 200,000 data yang ada perkataan sains tu, adakah kita kena tarik sosol? Jadi ianya merupakan satu masalah. Jadi kita kena selesai dengan normalization. Normalize kita boleh selesai dengan kita akan belajar nanti. So lagi, apa yang jadi jika kelas 4 bersih tu ingin ditutup. 4 bersih warna merah tu, kita nak tutup kelas tu. Apa yang berlaku? Kita kena delete semua sekali tu dengan Alia binti Ahmad, dengan persatuan sejarah. Jadi dia selain tu ataupun dipanggil sebagai sebarisel tu kena delete semua, kena buang semua. Apa yang akan jadi jika persatuan matematik nak dibubarkan? Bila matematik nak dibubarkan, apa berlaku? Aliyah bin Abdullah kena delete, dikata Pak Aman kena delete. Jadi semua kali kena buang. Apa yang jadi jika Abbas bin Abidin berhenti sekolah? Mana kena delete juga. Data Abbas bin Abidin juga tu kena delete. Jadi data sebegini tak cantik, tak normal. Jadi kita kena selaraskan melalui kaedah pernormalan. Okey. Jadi untuk mengelakkan tadi kelewahan data hak berulang-ulang tadi, dan juga kita nak hapuskan anomali ni 3 tadi tu dari segi insertion, deletion dan juga dari segi delete, update 3 tu kita hendaklah melakukan pernormalan sehingga 3NF ataupun kadang-kadang hingga 2NF ataupun kalau penormalan tu dah comel, dia
terus kepada 3NF. Dia tiada 2NF. Tak ada. Dia terus 3NF. Jadi 1, 2, 3. Normalize. Kita akan normalize. Tapi kadang-kadang ada kes tertentu. Dia bergantung pada tadilah fungsi sensitif dan sebagainya. Jika tak ada salah satu tu, maka dia akan jadi 2NF lah. Jadi kita akan tengok nanti lepas ni. Okey. Jom kita kaji 3NF bawah deh. Ni jadual yang telah di normalize kita tengok apa berlaku kalau kita delete tadi, kita tambah apa berlaku. Dia mengganggu jadual lain ke tak? Contohlah, okey, ini adalah jadual 3NF yang telah dinormalize sampai 3NF. Apa yang jadi jika data 4 aman dihapuskan? 4 aman dihapuskan sini kan? Okey, apa berlaku jika 4 aman dihapuskan? Kita pun delete. Ni, 4 aman ni. Apabila kita delete 4 aman, yang menjadi... saya cari go to dia. Okey, ujung ni. Okey, ada dah tu. Dia punya kerja nampak kan? Kerja saya tu. Nampak? Nampak Okey, bila kita delete 4 aman ini, automatically Ali ni akan dihapuskan. Apa akan jadi pada ni? Dia akan efek. Contohnya ni akan efek sini akan efek sini. Jadi kita kena buat ini belum lagi maknanya bila kita hapuskan 4 aman, ini akan berlaku. Ini belum lagi di-normalize lah. Bagi saya ini bukan satu normalize yang baik lah. Okey, bila kita delete 4 aman, automatically alias akan ini tak comel ni 3NF yang masih belum cantik jadi bila kita delete 4 aman, automatic alias lepas tu ni akan jadi masalah Jadi apa yang perlu kita buat, kita perlu melakukan penormalan Okey, penormalan dia gini awak kena ingat ni, kalau awak ada telefon ke print screen ni Okey, jika hanya ada satu kunci 0NF terus ke 1NF dan terus kepada 3NF, dia tiada 2NF dia tak ada 2NF. 2NF ni kita salin balik 1NF saja. Jika hanya ada satu kunci, nanti awak akan faham maksud dia. Jika lebih daripada satu kunci, dia akan comel. Dan 3NF akan bergantung kepada fungsi sensitif. Nampak? Tak nampak belakang tu Okey. Alright. Jadi, kalau ada satu kunci, dia pergi 0NF, 1NF, tu kepada 3. 2 tu kita salin balik 1NF. Jadi, kalau lebih pada satu kunci, pada satu jadual tu ada lebih pada satu kunci, prima tadi, maka kita buat 0, 1, 2 dan untuk 3 kita bergantung pada fungsi sensitif Okey. Ni saya tak akan terai, saya nak pergi terus kepada proses penormalan Okey, macam mana kita apabila kita nak melakukan penormalan, kita kena ada tahu cara kita nak tentukan kunci bila kita nak buat penormalan nanti, awak boleh tengok dah awak cetak tu, saya buat ada jadual tu kan. Jadual tu macam mana kita nak menentukan kunci Okey. Jadi nak tentukan kunci ni senang je. Attribute kunci merupakan satu atau gabungan berapa attribute medan yang digunakan untuk membezakan setiap. Okey, ginilah contohnya. Kalau kita nak buat kunci, kita ada satu lajur. Satu lajur tu bila kita tengok situ, kita boleh dah tahu benda lain. Jadi kita boleh membezakan dengan rekod-rekod yang lain. Tu okeylah, itu dah kunci. Saya ulang balik. Kita tahu benda tu kunci atau tidak, senang ya. Kita tengok, bila kita tengok satu medan itu, satu sel tu, bila satu sel tu dah mewakili medan-medan sebelah dia tu dan berbeza dengan hak lain, maka ianya ada kunci. Mungkin kata-kata saya ni awak tak faham lagi, tapi masa kita tengok contoh nanti awak akan faham Okey, contohnya ginilah. Okey, contohnya. Contohnya gini. Katalah
Attribute medan kata lagi ni. Warna merah ni apa nama? Oh ni saya tak secerita lah. Saya tak cerita tak awak keliru biarlah. Okey, saya tak secerita ni pasalnya dia berkaitan dengan ni. Okey, habis yang pertama tadi. Pentuai kunci macam mana? Senang ya. Saya akan cerita lepas ni contoh agar awak faham Okey, ciri-ciri kunci. Tadi cara kita nak tentukan kunci. Ciri-ciri kunci ada 4 Satu, unik. Unik tadi lah saya royak dah tadi, iaitu tidak sama dengan benda-benda lain, ianya unik. Dan satu lagi yang perlu fahamnya ialah ia tidak berpotensi sama pada masa hadapan. Pada masa hadapan tu dia tak akan berpotensi sama. Jadi kita boleh jadikan ianya sebagai kunci primer. Yang kedua adalah stabil. Stabilnya dia tidak berubah-ubah mengikut masa. Stabil ni contohlah berat. Tiba-tiba orang kata berat ni saya nak jadikan kunci. Tak boleh lah. Berat ni dia tak stabil tak stabil. Ataupun tinggi. Tinggi nak jadikan kunci. Katalah learning 1.7. Tahun depan 1.71. Jadi dia tak boleh. Kunci ni mesti tak ada tendensi untuk sama untuk sama. Tak berubah-ubah lah. Lepas tu minima. Minima ni maknanya kalau lah awak ada kunci tu panjang. Tak lah kita nak kunci tu pendek-pendek saja Nombor IC, apa nama, dia punya nama dia, nombor IC. Kita tak lah. Nama seperti dalam kad nalia. Tak boleh gitu. Kita tak boleh jadikan tu. Dan tidak null. Tidak null ni maknanya sentiasa ada kunci. Ada kunci. Ada nilai di dalamnya. Dalam sel. Saya akan jelaskan masa kita tu tadi. Okey. Ini langkah-langkah untuk menentukan kunci jadi ada langkah-langkah di sini. Kalau awak boleh print screen, boleh print screen sekarang jadi kita nak buat kunci ni mesti ada langkah-langkah ni. Jadi kita ke praktikal lepas ni. Bila kita buat praktikal tu kita akan nampak. Saya akan kait-kaitkan semua yang kita belajar tu. Okey. Jadi saya ada 5 minit. Saya ingat lagi contoh pertama Lepas tu kita itulah mata yang masuk Tentukan kunci bagi setiap kumpulan. Okey. Cara dia adalah pecahkan data kepada 2 kumpulan. Okey, saya akan tunjukkan lepas ni. Tentukan kunci bagi setiap kumpulan. Lepas tu semak kunci kumpulan 2. Kalau dia berulang, maka kita tambah kunci. Jika tidak berulang, tak perlu tambah kunci. Lepas tu senaraikan semua kunci benda ni saya akan praktik masa kita buat tu. Okey. Nampak ke data ni? Jelas ke? Nampak dah. Okey, nampak. Ni data 4 orang. Jadi banyak data situ. Dia pergi ke klinik kesihatan lah. Dia pergi ke klinik kesihatan. Kemudian dia pun nunggulah untuk dapatkan rawatan. Agak-agak awak lah. Antara data-data semua awak tengok tu, hak mana boleh dijadikan kunci? Kunci ni maksudnya dia unik, ia berbeza dengan orang lain. Hak mana? Agak-agak. Awak boleh jadikan dia sebagai kunci. Nombor giliran. Nombor giliran betul, nombor giliran. Maksudnya kita tengok 4035. Seorang lagi 4039. Seorang lagi 4032. 4044. Jadi dia berbeza seorang tu berbeza, maka kita boleh jadikan ia kunci. Tarikh boleh jadikan kunci tak? Tarikh. Boleh tak tarikh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sama belakang. Sama belakang jadi tarikh tadi sebab dia sama. Masa menunggu, masa berbeza tu. Masa ada yang sama iaitu 4039. Saya jawab telefon sebentar Okey. Halo, Assalamualaikum ya Okey, boleh. Oh, kau duduk Google Meet dengan budak. Okey, tak apa. Kau datang ke cikgu tu lalu. Okey dah. Okey, boleh. Okay. Sebentar saya tu emergency 2.30.
Baru siapa saat ni saya kena hantar ke cikgu deh. Ya. Oh, boleh tengoklah data-data tu. Berapa yang masa tu kita tak boleh jadikan dia kunci? Berapa? Kenapa? Siapa boleh jawab? Sebab masa ni walaupun dia berbeza, dia katalah dia berbeza kita tak boleh jadikan kunci. Sebab apa? Sebab masa ni, ingat tadi tak cara kita nak tentukan kunci tadi? Dia tidak stabil kan? Tak stabil. Jadi kita tak boleh jadikan kunci masa jumlah menunggu boleh tak jadikan kunci? Tak boleh. Tak boleh juga sebab jumlah menunggu ni juga melibatkan tadi tak stabil tadi. Jadi kita tak boleh kes sakit perut kes tu je kita boleh juga sebab kes ni dia sama. Jadi dia tak boleh tu. Lepas tu antara kelima-lima benda ni, lima-lima ni kan ada 5 ni, nombor, tarikh, masa, jumlah menunggu, kes sakit kes ni, antara ni hak boleh jadikan kunci hanyalah nombor angka giliran jadi awak jelas situ. Saya rasa awak jelas dah. Okey. Jadi jelas kan? Kau ada nak tanya? Okey ni? Tak ada. Tak ada. Okey, contoh ni pula. Hak mana boleh jadikan kunci? Cuba cek. Nampak jelas ke tu? Jelas kan? Hak mana di kalangan pak-pak ni, data-data tu, boleh kita jadikan kunci? Akil kau jawab sekali, Afiq kau. Ada ke tu? ID kelak tu. ID kelak. ID kelak. ID kelak tak boleh sebab ID kelak dia Muhammad bin Din tu dia sama dengan Muhammad bin Din. Deh. Betul ke tak? Betul kan? Jadi gapo lagi? Nama tak boleh. Nama ada sama Muhammad bin Din, Muhammad bin Din. Kita nak letak BMI tak boleh. Sebab apa BMI tak boleh? Sebab sederhana-sederhana kan? Tak boleh. Dia unik kunci prima ni maknanya dia apa nama dia mesti unik. Kalau saya sebut gini, logik ke tak? Kalau saya sebut gini. Kalau saya cikgu dalam kelas dah. Jadi kalau saya nak jadikan kunci, saya boleh ayat gini tak? Muhammad bin Din gemuk dengan Muhammad bin Din kurus. Boleh saya ayat gitu? Maknanya saya gabung dua tu. Orang sehari gemuk, orang sehari kurus. Muhammad mak kurus dengan mak gemuk. Dia akan beza tak data ni? Beza ni. Saya kata Muhammad bin Din. Kalau saya sebut Muhammad bin Din, seorang lagi hak kurus pun bangun. Hak besar, hak comel pun bangun. Tapi kalau sebut Muhammad bin Din hak kurus tu, dia akan bangun tu. Jadi kalau sini untuk data ni, kita kena gabung dua atribut. Dua ni kita kena gabung. Bila kita gabung dua ni, baru dia jadi kunci primer. Bila jadi kunci primer tu, itu dipanggil sebagai kunci komposit tadi. Saya sebut komposit tadi. Inilah. Kita kena gabung dua benda, barulah kita boleh kenal orang tu. Macam Zain bin Suh. Zain bin Suh
Sederhana. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena gabung dua attribute tu. Nama dengan BMI baru boleh jadi kunci. Ini maksud kunci deh. Kunci ni maknanya tak semestinya benda ya. Tapi kalau kita tengok data tu, siapa data tu kita kena gabung dua benda, kita kena sebut gitulah. Ding. Mak kurus tu. Mak kurus pun bangun. Mak hak comel tu besar sikit tu. Mak hak besar sikit tu bangun. Jadi kita gabung dengan attribute yang ada dalam itu. Kita tak boleh macam kelab pun tak boleh. Kelab badminton, catur tak boleh sebab dia ada dua sama ni. Kita kata ding hak kelab catur tu. Dua-dua ke bangun ni. Ding hak besar tu. Dia akan beza gitu. Jadi kita kena gabung dengan hak lain tu baru boleh kita tentukan. Itu dipanggil sebagai kunci dah. Jadi kunci ni tak semestinya kita tengok tapi pada masa sama kalau tengok data tu, siapa kau data tu kita kena gabung dua baru orang boleh beza di antara orang lain. Kita kena gabung dua dah. Kalau perlu lah. Macam ni kita ya. Macam ni. Kita kata 4035. Sore ya bangun. 4032. Sore ya bangun. 4044. Sore ya bangun. Dia akan jadi gitu. Okey, jelas ni pun saya rasa jelas. Jadi kita boleh guna dua entiti ni. Dua benda ni kita jadikan dia kunci prima. Gitu. Jelas kau berkenaan dengan kunci ni? Jelas. Jelas jadi kunci ni kita mesti tengok ke setiap data tu supaya data tu kita boleh tengok Okey, saya nak pergi ke satu contoh yang pertama. Saya kejar masa sebenarnya. Awak ada cetak ke tadi? Lepas tu kalau tak faham lagi kita ulang balik contoh yang pertama esok kita ulang balik. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Jadi saya pergi ke mentas, saya ambil masa. Awak tak ada kelas dah hari ni kan? Saya ambil untuk contoh yang pertama saja Okey ni. Contoh yang pertama kita bincang sebentar macam mana kita nak normalize. Saya minta awak cetak lah benda ni Jangan tak cetak. Kalau cetak awak akan ada masalah besar untuk faham benda ni Untuk faham benda ni kalau awak tak cetak awak akan ada masalah yang besar. Okey. Kita pergi soal dulu. Lepas tu kita kalau sempat siapa 1 NF kita berhenti siapa 1 NF saja. Lepas tu kalau 2 NF kita betul lah. Okey. Jelas ke tu di skrin tu? Tak jelas? Tak, tapi tak apa. Awak ada nota awak ada kan? Awak boleh print out daripada situ lah. Okey. Tu jelas kau? Tak? Nampak Okey. Saya harap awak boleh tengok Okey, katalah ni ini adalah kita nak normalize jadual ni. Sekarang ni kita tengok jadual ni memelah. Jadual ni kalau kita tengok daripada mula-mula ke tukung kita ada masalah untuk saya okey. Kita ada tengok kita tengok bahawa data ni memelah data ni terdapat redundant yang berulang-ulang lah. Berulang-ulang kita tengok dia tak comel lah. Jadi macam mana kita nak buat jadual ni supaya jadual ni akan normalize normalization ternormal. Cara dia lagu ni yang pertama sekali kita jangan teka kita kena yang pertama sekali kita kena cari kunci kena cari kunci dalam jadual ni. Kita kena cari kunci dan syarat untuk cari kunci tadi saya beritahu dah, ia mestilah unik, ia mestilah stabil, ia mestilah tidak null dan ia mestilah apa nama tadi yang akhir sekali adalah mesti minima mesti ianya minima. Ni saya tulis ni bila kita nak tentukan kunci dari jadual kita mesti ada 4 perkara ni: unik, stabil, minima dan tidak null. Mesti ada 4 benda ni. Jadi kita kena cari benda tu dulu. Dan tadi juga saya telah nyatakan cara-cara langkah-langkah kita nak cari kunci. Okey, yang pertama sekali pecahkan kepada jadual. Pecah kepada jadual ni kita tengok data bila kita tengok data tu perlu pecah pada jadual, kita pecah pada jadual. Nanti saya akan tunjukkan cara dia lah. Okey.
Yang pertama sekali kita mesti cari kunci. Nak cari kunci kita boleh bermula kanan ke kiri ke kanan ke ikutlah. Okey, saya suka mula daripada kanan pergi ke kiri. Okey, untuk Unicode. Unicode kita dapati berlaku pengulangan. Ada ulang tu, matematik. Jadi Unicode tidak boleh dijadikan kunci. Tidak boleh dijadikan kunci. Okey, yang kedua, ID Unicode. Dia dapati bahawa ID Unicode juga berlaku pengulangan A1. Jadi ianya bukan kunci. Cara dia gitu. Kita kena tengok so. Yang ketiga, nama kelas. Nama kelas juga berlaku pengulangan, iaitu 4 aman. Jadi ianya juga tidak boleh dijadikan kunci. Kemudian pada nama murid juga berlaku pengulangan, iaitu izham. Ada dua situ, nama izham. Jadi bila ada dua nama ini, ianya juga tidak boleh dijadikan kunci. Kemudian kita tengok yang akhir sekali, nombor kad pengenalan murid, nombor KP underscore murid. Kita dapati bahawa tiada berlaku pengulangan. Jadi hak ni kita boleh jadikan kunci. Jadi kunci bagi jadual ni adalah nombor kad pengenalan murid. Jadi yang itu adalah kunci dia. Jadi kita tulislah A ni. Itu soalan dia, okey. Nombor KP muridlah, kita jawablah. Jawab soalan itu. Soalan kata tentukan atribut kunci bagi sesuai. Jadi kita tengok gitulah. So kita tengok. Oh ya, rupa-rupanya kunci dia pada yang pertama Jadi kalau kita tengok berapa kunci ada dalam ni? Kita tengok cuma ada satu kunci kan? Satu ya kunci dia. Kunci dia pada mana? Kunci dia pada nombor KP murid. Satu ya kunci. Jadi tadi kita telah belajar kalau satu kunci, saya ulang balik. Kalau satu kunci, apa berlaku satu kunci? Ni. Jika hanya ada satu kunci, dia 0NF, jadual tu, dia terus ke 1NF. Lepas tu dia tiada 2NF, dia terus ke 3NF. Gitu kalau ada satu kunci. Jadi kita tengok dari jadual tadi, kita dapati bahawa cuma ada satu kunci saja. Jadi bila ada satu kunci, maka kunci tersebut cukup dah. Cukup ni dia. Maknanya kalau kita tengok dengan satu kunci ni dia boleh membezakan rekod ni Dia boleh beza dah. Kalau satu ni orang ni. Kalau dua ni orang ni. Kalau tiga orang ni. Kalau empat dia ni. Kalau lima dia ni. Maknanya dengan kunci ni dia telah boleh membezakan rekod. Maknanya rekod tu boleh dibezakan dengan kunci ni saja. Macam tadilah, macam orang pergi hospital tadi. Angka giliran tadi. Dengan 4032 boleh beza dah orang tu. Mana? Tak perlulah kita cari kunci yang lain. Jadi kita dah nampak bahawa cuma ada satu kunci saja jadi saya minta jelas molek lah. Okey. Bila ada cuma ada satu kunci saja, kita ingat balik nota kita belajar tadi. Nota bila hanya satu kunci, apa maksud dia? Bila hanya satu kunci. Maknanya, kita belajar tadi, ni ada ni. Bila ada satu kunci je. Ada satu kunci je. Mana? Tak ada lah ni. Tak ada lah fungsi separuhnya. Sebab ada satu kunci saja. Bila ada satu kunci, maka tiadalah kebergantungan fungsi separuh. Sepatutnya apa? Sepatutnya fungsi separuh ni berlaku apabila
Dia bergantung pada kunci ni, tapi dia tidak bergantung pada kunci ni. Ni macam separuh ni, okey. Kalau separuh ni maknanya dia bergantung sini, tapi dia tak bergantung pada ni. Mana oleh sebab dia tiada kunci yang kedua, maka tiada lagi kebergantungan fungsi separa. Itu kita belajar tadi. Maknanya dalam ni tiada kebergantungan fungsi separa. Esok kalau tak jelas, esok kita balik awak. Jadi cara dianya senang je. Kita salin balik lah. Balik-balik jadual ni. Kita kena buat skema hubungan tu, soalan nombor 2. Tukarkan jadual di atas kepada bentuk penolakan dengan menulis skema hubungan. Jadi kita kena tulis skema hubungan ni balik. Cara dia mudah ya. Kita ikutlah. Kalau tajuk dia pendaftaran, kita tulislah pendaftaran. Kita tulis pendaftaran. Kita tulis balik apa nama? Attribute dalam jadual ni. Yang pertama sekali, nombor KP. Kalau boleh biar sama sama dengan attribute atas tu. Okey. Nombor KP murid, ini adalah kunci prima Kita dah kata tadi sebagai kunci prima, kita tulislah situ KP Lepas tu nama murid. Lepas tu nama, saya sambung sini, kelas. Lepas tu ID unit koko. Lepas tu unit koko. Okey, ini ada panggil skema hubungan untuk 1NF. Itu. Jadi kita tulis gini lah. Ini dipanggil skema hubungan. Maknanya pendaftaran, nombor kad pengenalan murid, nombor KP underscore murid, kita tulis belakang dia tu KP. Kemudian nama underscore murid, kita ikut attribute atas ni. Lepas tu nama kelas underscore kelas. Lepas tu ID underscore unit koko. Kemudian unit koko. Kemudian kita letak. Ini dah kira sebagai 1NF. Jadi kita faham NF. Jadi selesai 1NF. Kita selesai dah 1NF. Jadi selesai 1NF. Kemudian kita buat pula 2NF. Tadi ingat balik. Yang 2NF perlu dah tak? Kalau kita ada satu kunci. Kalau kita ada satu kunci, perlu tak? Tak perlu jadi apa yang kita buat untuk 2NF ni, kita cuma salin balik saja yang 1NF tadi jadi 2NF, saya buat garis sikit lah nak membezakan. Yang 2NF kita salin balik ni atas tu. Sebab dia tiada kebergantungan fungsi separa Jadi kita tak caralah. Jadi kita salin balik lah. Ni. Murid. Kita salin balik sebagai KP. Kita salin balik Sebab dia ada so apa nama dia punya kunci tadi. Okey. Nama underscore kelas. Lepas tu ID unit koko. Lepas tu unit underscore koko. Ini dipanggil sebagai 2NF. Sama dua ni. Kenapa sama? Sebab ianya adalah hanya ada satu kunci. Sebab apa ada satu kunci? Sebab ianya tiada sebab apa berlaku 2NF yang sama? Sebab dia tiada kebergantungan fungsi separa tadi. Tak ada. Kalau dia ada dua kunci, kita boleh tengok dua kunci. Kalau dia gantung dua-dua, kalau dia gantung salah satu, itu kebergantungan fungsi separa. Dah dia kita tak secara apa kebergantungan fungsi separa ke, tak secara. Dia tentulah penuh dah. Dia gantung pada satu je. Okey. Yang ketiga, selesai yang kedua. Kita nak buat yang ketiga. Syarat yang ketiga, saya ulang balik. Yang pertama,
Ke yang kedua, kena ada kebergantungan fungsi separa. Kalau tak ada, kita tulis yang sama. Untuk yang ketiga, kita kena tengok faktor fungsi kebergantungan transitif. Yang ketiga ni kita kena tengok hak tu. Kalau ada tak kebergantungan fungsi transitif. Jadi kita tengok jadual ni. Jadi kita boleh belah pada dua jadual ni sebenarnya. Kalau kita tengok sebelah ni, ini berdata murid. Jadi kita boleh belah dua. Tadi kan ada perkataan kita kena belah dua tadi jadual. Kita belah dua. Kita tengok jadual ni. Kita tengok sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu. Kita tengok sebelah ni dulu. Okey, apa maksud fungsi transitif tadi? Fungsi transitif bermaksud ianya bukan kunci, tapi ianya saling bergantungan. Saling gantung. Itu transitif. Maknanya dia bukan kunci, tapi ia saling gantung. Maka ianya adalah fungsi transitif. Kalau kita tengok data ni, kita abaikan sebelah ni kita abaikan. Kita tengok sini. Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok hak, saya kata tadi kita kena tengok hak lewah Hak lewah ni saling apa panggil? Saling tindai tu. Kita tengok sini Apabila A1 automatically match. Betul tak? Apabila A1 dia match. Memang match. Jadi kalau gitu dia saling gantung tu. Maknanya berlaku fungsi transitif. ID unit core bukan fungsi prima. Tapi apabila dia A1 dia jadi max. Bila A1 jadi max. Jadi kita nampak situ ada fungsi transitif. Ada fungsi transitif situ. Jadi untuk membentuk jadual yang seterusnya ada fungsi transitif. Kemudian kita tengok hak ni pula. Ni. Bila kita tengok sini data ni, nama kelas ni. Nama kelas juga kita tengok ada berlaku pengulangan. Pengulangan. Dipanggil lewah data. Kelewahan di sini. Ni selesai dah ni. Ni selesai. Selesai dah. Dia ada redundant. Kita tahu ada berlaku fungsi sensitif. Kita tengok ni pula. Jadi bila kita tengok, hal ni boleh sama. Pak aman berlaku redundant. Berlaku pengulangan. Jadi sini juga kita boleh wujudkan satu jadual yang lain. Maknanya akan ada berapa jadual tu? Satu yang utama tadi, yang kedua dan yang ketiga. Okey, jadi kita tulis yang 3NF. Saya nak cepat-cepat ni, kalau tak faham kita ulang balik esok Kita ulang balik. Okey, untuk 3NF 3NF kita salin balik atas ni. Sebab langkah pertama dia kita kena salin balik ni. Jadi kita tulislah pendaftaran. Saya salin balik nombor KP panjang sikitlah nombor KP murid. Nanti awak boleh salin balik benda ni. Nama murid. Nama underscore kelas. ID unit koko. Unit koko. Kita salin atas kita salin serupa dengan 2NF tadi. Okey. Tadi saya kata kita kena ada fungsi sensitif. Jadi sini kita tengok ada fungsi sensitif. Ada fungsi sensitif sini. Jadi kita buatlah jadual yang suku bagi fungsi sensitif ini pada 3NF. Kita boleh letaklah dia sebagai koko lah. Kita boleh letak sebagai koko. Tadi pendaftaran kan? Kita letak dia sebagai koko. Koko tu ada dua situ, iaitu ID unit. Bila kita tengok sini, data ni kita tahu dah lah. Ni adalah merupakan primary key lah dalam jadual dia tadi. Jadi jadual ni. Kita tengok dah lah. Kita boleh nampak dah bahawa ni boleh jadi primary key dah. Primary key dah. Kita telah pilih ni. Kita pilih ni sebagai primary key. Untuk table baru tu, kita
table yang kita buat baru tu kita boleh jadikan dia sebagai parameter key. Dan satu lagi adalah unit code. Code okey. Sini awak kena hati-hati deh. Tadi data ni ada dah. Jadi awak buat turun ke bawah. Bila awak turun ke bawah benda ni, awak jangan biarkan ada data ni. Ni awak kena padamkan dia. Sebab kita pindah bawah dah jadual tu. Kita pindah bawah dah. Bila pindah bawah, hak ni juga kita pindah bawah. Hak ni. Apa nama unit ID Coco ni kita pindah bawah juga. Pindah ke bawah jadikan KP. Jadi bila kita pindah bawah jadi KP, hak ni kita kena jadikan dia sebagai KA dah. KA. Gitu. KA. Jadi learn ni kita pindah bawah ni dua ni. Tapi kita padam yang hak ni, yang cuma hak ni kita jadikan dia sebagai KA. Apa tujuan KA tadi? KA tadi kita nak jadikan rekod ini berhubungan. Kita nak jadikan dia berhubungan. Jadi kita tulis KA di hujung dia. KA. Nampak macam kelai kabut sikit situlah. KA. Okey. Habis berkenaan dengan fungsi sensitif ni. Okey. Kemudian kita ada satu lagi tadi sini. Iaitu kelas. Kelas sebab dia berulang-ulang. Maka kita kena letakkan dia sebagai satu table yang lain. Kita letaklah sebagai kelas. Kita wujudkan satu attribute baru. ID kelas contohnya. Sebab ID kelas tak ada situ. Kita letak ID kelas. Kita nyatakan sebagai KP. Kemudian kita letak nama kelas. Nama kelas. Nama kelas. Tapi kita wujudkan ID baru. Data ni tak ada ID baru. Jadi kita kena tambah ID baru sini. ID kelas. Kita letakkan dia sebagai KA. Tujuannya supaya rekod dua ni kita boleh saling berhubungan. Jadi kalau kita tengok sini dah lengkap lah 3NF 3NF dah lengkap. Saya ulang. Jadi kalau kita tengok sini saya ulang balik. Kelas kita wujudkan ID baru. Sebab apa kita wujudkan? Sebab di jadual asal dia tak ada ID kelas. Kita wujudkan ID kelas. Cuma kita letakkan dia sebagai KA. Dan di sini kita letakkan sebagai KP. KA adalah untuk kunci asing. Dan KP adalah untuk kunci primer. Jadi dia rekod ni dia akan berhubungan dengan rekod ni. Hal ni pun dia hubung dengan hal ni. Jadi bila kita tengok dalam database nanti kita akan tengok ada satu garisan yang menghubungkan relation antara dua tu. Jadi inilah dipanggil penormalan. Bagi soalan ni. Jadi kalau tengok bentuk dia tadi, kita nampaklah bahawa 1NF, 2NF, kita ulang balik. Sebab apa ulang balik? Sebabnya dia ada cuma satu kunci saja. Kemudian yang ketiga tu kita tengok fungsi transitif. Kita tengok fungsi transitif. Mana transitif tu? Kita boleh jadikan dia 3NF. Jadi perbincangan kitanya semuanya saya nak tunjuk sikit-sikit supaya nanti awak boleh tengoklah soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tu isu lain pula. Soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan seterusnya. Saya minta lepas ni awak boleh tengok balik soalan nombor 2 ataupun awak boleh kaji balik soalan ni. Tulis balik. Ingat balik yang saya beritahu tadi, belajar balik dan sebagainya. Jadi lepas tu kita akan terus dengan soalan nombor 2 pada esok hari. Esok hari saya tak asyik ganggulah masa awak dah panjang dah ni. Jadi kita akan tengok pada esok hari. Tapi esok hari tu pagi tu pukul 8 tu esok. Pukul 7.45 esok Jadi saya minta esok semua bangun awal lah. Kita nak tengok esok perbincangan kita esok supaya nanti pertama ya. Ya. Esok cuti ke tak? Esok hari ke apa esok? 1 Muharram.
1 Muharram, hari Selasa. Hari Selasa 1 Maret esok ni. Kita cuti ke? Oh, kalau cuti, Sebenarnya. saya confirm balik Saya confirm balik. Kalau cuti nanti saya akan masukkan dalam grup grup awak. Maknanya kita cuti lah esok. Kalau cuti kita kena cuti. Kita tak boleh belajar sebab itu hari cuti kan. Jadi tak apa. Kalau lah esok tak jadi, kita akan sambung lusa. Hari esok Selasa kan. Lusa Rabu Rabu juga masa pagi tu. Pukul 7.45. Awak ni 7.45 semua. Ada ke lusa? Esok, ada. Awak hari Khamis kita sambung hari Khamis. Kalau kita sambung hari Khamis pukul 12.45. Kalau esok cuti lah. Tak ada masalah. Jadi saya nak berhenti situ dulu. Cuma saya haraplah mungkin agak kelai kabut penyampaian saya hari ini bukan apa. Banyak saya nak kejar masa. Supaya saya boleh selesaikan hak nombor 1 ni. Lepas tu kita akan bicara esok pula lah. Siapa nombor sebelah tu. Kalau ruai kita akan bicara balik, buat latihan balik. Saya akan bagi soalan SPM balik ke awak supaya awak buat. Soalan SPM dia ada bahagian penormalan ni. Cuma tahun lepas penormalan dia agak susah. Penormalan dia memang tahun lepas pelajar kita banyak tak boleh buat. Sebab dia ada, rupa-rupanya kita belajar cuma 2, dia bagi 3 key. Jadi pelajar kita ni ramah tak boleh dengan 3 dan sebagainya. Tapi tak apalah. Saya dikabarkan bahawa soalan tu keluar daripada silibus kita. Tapi itulah. Cuma tahun ni saya nak kemah balik lah penormalan ni supaya awak jelas. Lepas tu saya nak pergi ke satu lagi tajuk yang agak betul iaitu gate. Gate tu pun saya tak teras secara mula. Gate tu awak belajar dah ke gate? Logic gate baru ni. Tak jadi saya nak pergi ke satu sesi macam ni juga logic gate Saya akan teras macam mana mentah yang faham yang. Tapi saya kena teras baru faham logic gate. Sebab logic gate juga soalan yang selalu keluar dan ada dalam fizik. Saya ingat dalam fizik pun ada logic gate jadi saya rasa itu dulu. Saya minta maaf mengambil masa yang panjang juga hari ni. Saya pun kejut lah. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi pada hari esok. Kalau tidak pun hari Khamis. Kita akan jumpa balik. Okey, jadi itu sajalah. Ya. Hari Rabu malam ada kelas. Hari Rabu malam ada kelas kan? Ada. Rabu malam kita akan buat juga. Rabu malam kelas start berapa Pukul 8 ke? 8.30. 8.30. Okey, kita akan buat Rabu malam untuk kaji soalan hari ni. Dan juga kalau hari Khamis tu kita tak sempat habis, kita akan sambung hari Khamis jadi dah lah masa awak tu. Kemudian sesi untuk kita siapkan kerja khusus pula. Saya pun tak jangka kita akan buka lah. Resmi dah tapi tak tahu lagi buka ke tak. Cocok dah kau semua? Tak lagi. Semua tak cocok? Dok. Dah. Jadi daftar kah? Daftar dah. Daftar dah. Mungkin dia akan panggil saya dua lagi. Mungkin lah. Anak saya dah pergi dah. Panggil dulu. Mari cocok anak saya umur 18 tahun. Nak pergi ke universiti lah. Jadi dia pergi cocok dulu. Okey, jadi saya rasa terima kasih banyak-banyak atas kehadiran kita hari ini. Kita jumpa lagi kalau saya akan maklumkan dalam grup nanti. Kalau esok ada, kita akan jumpa lagi esok. Tapi jelasnya malam Rabu tu ada lah. Malam Rabu tu ada. Ada juga hari Khamis. Hari Sabtu ada juga kan? Satu. Hari Sabtu sekali lagi. Okey, jadi kita 3 lah. Ada 3 sesi masa lagi. Saya rasa cepat siap lah. Soalan sampai nombor sebelah tu. Okey. Jadi hak belakang-belakang tu bukan kata payah tu. Mudah yang belakang tu. Cuma saya minta awak cetak benda ni. Letak depan tu. Masa saya dah cerita tu. Awak boleh tulis-tulis sekali belajar. Kita sama-sama belajar jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Jadi akhir kalam. Kita jumpa lagi pada esok ataupun lusa ataupun malam ataupun hari Khamis. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Ada soalan lagi?
Tak ada dah. Dah. Okey, situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Batuk. Kasih Terima ada. kasih. Okey, sama-sama. Masih ada. Sama. Okey, boleh batuk